Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa dan pegawai, ustaz-ustaz, abang-abang, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita diberi cuti selama setahun lah, dekat setahun lah kan. Cuti yang kita pun tak pernah jangka. Jadi kita tengok, kita nampak mutakhir ni dia agak longgar sikit lah, insyaAllah. Kita mohon kehadrat Allah SWT, dia akan kembali seperti mana sedia kala. Maka kita akan sambung balik pengajian kitab kita, yakni kitab Baru Mazi jilid yang ke-13. Yang ni dalam bab apa? Babu maja'a fi qati'atir rahim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan memutuskan rahim. Tu memutuskan rahim ni kan. Apa pula memutuskan rahim ni? Kan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, memutuskan rahim itu haram dan ialah satu maksiat yang besar. Tu. Apa rahim apa ni? Tak masuk lagi. Dia main tajuk tu. Maka makna memutuskan rahim itu yakni memutuskan kasih sayang atau memutuskan pertalian bersaudara mara. Tu kita nak cerita malam ni. Tajuknya nampak simple lah. Ini adalah sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Jadi Islam yang syarak meletakkan yang kata Islam yang sempurna ni, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi, tak ada siapa boleh tang kan. Islam ni dicukup dah kan. Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta kita ni, dia cipta manusia ni kan, disebabkan apa? Disebabkan ingatan dia. Di atas ingatan dia kan, Allah berkehendak nak cipta manusia ni. Kemudian bila dicipta manusia, disertakannya Quran. Jadi Quran dengan manusia ni mana mulia? Mana lebih mulia? Kan? Manusia tu sendiri mulia. Kita ni mulia daripada Al-Quran. Kenapa kita kata mulia? Kalau Allah tak jadikan kita, siapa nak baca Quran ni? Yang nak baca Quran kita. Makhluk lain tak baca kan? Manusia yang Allah cipta ni, kemudian Allah cipta kita, diciptanya kita manusia, dia berinya kita Islam, dikurnianya kita Islam, dia anugerahnya kita iman. Dia kata ni, tuan-tuan, tu sebab Allah SWT sifat dia berbeza. Laisa kamitslihi syai'un. Allah kata apa? Aku berbeza dengan makhluk. Dah lah dicipta kita. In fact dia boleh kata apa? Hamba cari rezeki sendiri-sendiri lah. Hamba pun dah pandai lah. Aku bagi hang akal, aku bagi hang tangan, anggota semua cukup. Cari sendiri lah. Dah. Dia bagi lagi rezeki tu. Dia sediakan rezeki. Kita pergi cakui lah. Orang tak kata cakui lah. Pergi orang kata apa? Pergi itulah. Bahasa sini saya pun tak apa nak tahu. Tu. Pergi ambil. Contoh ni kita manusia berakai lah. Kita boleh tahu yang mana baik, yang mana tak baik. Kan? Burung tu burung. Terbang pagi-pagi, tinggal lah sarang anak duk ciap pagi tu. Pergi terbang tu. Rezeki Allah dah siap dah. Rezeki yang baik-baik pula tu. Tu. Balik bagi kat anak dia. Tu semua makhluk yang Allah cipta ada rezeki dia masing-masing lah. Termasuklah manusia ni.
Tapi manusia ni mulia. Tuan-tuan, kita dengan Kaabah mana mulia? Kan? Kita dengan Kaabah. Yang kita tengok tu arah duk peluk, cium Allah, duk ragas macam-macam. Salah tu. Kita lagi mulia tu. Kau tak ada kita, Allah tak buat Kaabah tu. Kan? Jadi kita letak. Ni yang kata rahim ni, silaturahim ni, tali persaudaraan. Islam kata apa? Memutuskannya dia jadi berdosa. Tu sebab apa? Kita ni saling perlu memerlu, saling bergantung di antara satu sama lain. Kita tak boleh buat seorang kan? Sebab apa? Kita keluar daripada awal-awal kehidupan kita, daripada perut ibu kita. Siapa buat? Kita bangkit mandi sendiri ke? Dah. Orang lah, mak kita lah pergi mandi, pergi bungkus apa, pergi semua. Sampailah satu peringkat, barulah kita pandai sikit. Dan akhir sekali Allah nak tunjuk kita, nak masuk perut bumi, orang juga yang uruskan kita. Allah nak tunjuk apa kita ni? Kita ni tak tahu apa sebenarnya. Kita ni lemah. Manusia ni kuatlah macam mana pun. Contoh. Nak kata Malik Nur pun badan dia tak berulah dah sekarang. Dia pun dah tak angkat besi. Orang yang kuat-kuat ni. Last sekali siapa bagi mandi dia? Dia tak boleh bangkit mandi sendiri. Orang juga. Orang kilas apa agak, habis. Allah nak tunjuk apa? Manusia ni, dia ada lemah. Lemah manusia ni. Jangan duk kata kuat lah. Miskin. Atau apa-apa kedana. Keluar dulu pun, dia anak orang kaya pun keluar telanjang juga. Dia anak siapa pula dulu? Anak raja mana ke apa? Keluar telanjang juga. Ada dia keluar pakai dengan pentelun dengan tenggolok lah. Sebab dia anak raja. Dah. Allah nak tunjuk. Tu lah standard hang. Sampailah kita mati esok pun telanjang juga kita. 3 helai kain tu yang reput tu. Yang senang ulat tebuk. Tu aja standard. Hang kaya macam mana pula? Duduk dalam tanah. Kalau hang kaya hang duduk rumah dan kayangan apa semua tu, mati esok dalam tanah tu jugalah hang berkosok. Hang hebat macam mana? Hebat macam mana atas dunia ni? Tak apa. Mati besok, orang tanah orang kembus pun jijak lah. Puk, orang bagi padat. Kat mana standard dia? Tu sebab setiap hari, setiap detik kehidupan kita kat dunia ni, itu adalah satu pengajaran dan pelajaran. Kena ambil. Kan? Tu sebabnya di tanah perkuburan tu sebelum selesai apa semua ada talqin. Talqin tu untuk orang yang hidup. Untuk yang hidup bagi peringatan. Oh macam ni cerita dia. Nak bagi dia meletakkan diri dia tu, aku besok pun macam ni. Kita yang letak tu, kita yang uruskan dia, kita pergi hantar dia, kita akan kata apa? Kalaulah aku sekarang ni jadi macam tu, apa aku nak jawab? Contoh dia macam tu lah. Macam tu. Itu setiap detik, setiap keluh ataupun helahan nafas kita ni, itu adalah pelajaran. Setiap kali kita hidup celak mata di pagi hari tu, hidup kita dengan kalimah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Nak tunggu mati ya. Tak tahulah sehari tu kita boleh hidup sampai ke pagi esok ke tak tahu. Kukut pertengahan jalan, halfway go, halfway through, mati. Tu tak sangka. Jadi silaturahim ni Islam amat emphasize. Sebab kita tak boleh buat seorang. Kan? Cuma adalah makhluk-makhluk Allah, kekasih-kasih Allah yang Allah nak tunjuk juga kekuasaan Allah tu. Ada yang Nabi Isa lahir tanpa persenyawaan air mani. Nabi Isa, Nabi Adam, Siti Hawa. Nah. Allah nak tunjuk bahawasanya aku berkuasa buat apa saja. Itu sebab dalam Al-Quran 30 juzuk. Daripada semula kita baca selepas Al-Fatihah, lepas tu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ta Sin Mim, apa semua tu. Kenapa ada macam tu? Kenapa dimulakan dengan kalimah-kalimah macam tu? Yang lain tu terus ayat panjang sampai habis. Allah nak cerita hak Quran ni yang Alif Lam Mim, Ha Sin Mim pun semua,
Aku saja yang tahu. Allah nak tunjuk aku lah yang berkuasa. Yang ni semua hang tak tahu. Yang bawah tu hang tahu. Yang ni hang tak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui itu. Tak boleh challenge Allah pun. Dalam tak boleh challenge Allah tu pun, Allah sayang kita. Allah suka kita bila kita duduk dalam ni mari semayang. Allah suka tengok. Tu kan. Kata dia. Maka siapa-siapa memutuskan rahim itu, nescaya Tuhan memutuskan daripada rahmatnya dan kebaikannya. Sering disebut rahim. Kita baca dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Sayang ni makna apa? Rahim ni makna apa? Sayang. Sayang kan? Sayang ni apa? Allah yang bersifat penyayang. Penyayang ni dan benda yang kita macam kita sayang lah. Kita ada kekasih, kita ada anak. Anak, contoh anak. Kekasih tak main lah kita sekarang ni dah semua dah semua 6 siri kekasih, apa lagi? Anak lah, anak ataupun cucu. Paling syok sekali cucu lah. Cucu minta dah kereta BMW ke apa suruh. Dia minta. Kita tengok dia duk tengok TV kata, kita pun beli. Kita dapat agak dia mesti seronok. Kita tahulah darah daging kita seronok. Kita pun beli. Boleh kotak bagi kat dia. Dia pun buka. Dia tak kata dekat kita pun terima kasih. Kita marah dia tak? Tak, sebab kita sayang. Sayang ni apa? Rasa empati. Empati, rasa sayang. Benda orang tak minta pun kita bagi. Sama lah macam Allah SWT. Kita pernah minta ke, ya Allah bagilah aku nyawa? Pernah? Tak pernah, tapi Allah bagi. Pernah ke Allah kita minta udara ni? Ya Allah jangan kau catu udara ni lah. Dalam doa kita ada. Tapi Allah bagi. Kan? Allah sayang kita. Tu yang kata rahim tu. Kan? Itu sebab Allah SWT meletakkan dalam syariat dia, syariat Islam ni, jangan kamu zalimi ibu dan bapa. Disebut ibu dulu. Kenapa ibu dulu? Kenapa kita tak boleh zalim mak? Kenapa kita tak boleh peleceh mak? Rahim tadi kan, rahim. Dalam perut ibu tu ada rahim. Bila anak duduk dalam rahim, apa perangai ibu, sifat ibu? Nak cincang ke apa? Dia pedornya, ya Allah, duk hari-hari tu. Disebabkan sifat rahim tadi lah. Rasa empati tu. Dia jaga anak dia jaga makan dia jaga. Orang kata jangan makan ni, dia tak makan, nak jaga. Kan? Tu. Nescaya Tuhan putuskan daripadanya rahmat. Maka siapa-siapa memutuskan rahim itu, silaturahim itu, nescaya Tuhan putuskan daripada rahmatnya dan kebaikannya. Siapa yang memutuskan talian silaturahim, persahabatan lah. Ni khususnya dengan saudara-saudara. Kan? Tu kita tengok dalam saudara mara ni, bila nak jadi putus ni, masa wasiat lah dapat wasiat. Ini tak puas hati. Itu sebabnya hibah wasiat ni tuan-tuan, buat siang-siang lah. Buat awal-awal. Kan? Tanya dia pun sungguh-sungguh. Buat satu documented, suruh dia sign. Besok kemudian ni, yang tak ada wadawi dah. Kalau kita pakai verbal, kalau kita pakai tulis, kita bagi tanpa persetujuan, kita tanya anak. Okey Along, abah nak bagi yang dekat hangah ni, lebih sikit pada Along, boleh tak? Boleh lah bapak. Ni sign ni. Tu jangan kita boleh mulut ya. Mulut tak pakai. Masa kita ada ni tuan-tuan, semua okey. Besok kita tak ada besok, Allah uji sikit. Yang kita bagi korang tu dia jadi nak bankrupt ke apa ke. Yang adik ni dapat lebih lu, maju pula bisnes. Mula dia kata, ayah ni memang tak adil lah. Kita dah tak ada lah. Jadi untuk mengelakkan itu, be fair and square. Panggil anak-anak. Tu. Ni abah nak bagi ni sekian-sekian. Okey, hangpa setuju ke tak setuju? Masa kita hidup tu. Jadi nescaya Tuhan hubungkan dengan rahmatnya dan siapa menghubungkan akan rahim, nescaya Tuhan hubungkan dengan rahmatnya dan khairnya, kebaikan dia.
Putus saja kita, bergaduh saja, berkelahi saja, tak kira lah jiran ke siapa ke, habis. Bermasa muka dalam Islam 3 hari ya. Tapi janganlah tunggu hari ketiga pun nak pergi tegur. Tegurlah awal-awal. Kan tu. Kan? Tuan-tuan, kita hidup berjiran ni tak tahu bila masa nanti Allah nak uji kita, yang kita duk bergaduh keliling tu, keliling kampung, keliling taman tu, semua orang kita gaduh, tiba-tiba Allah uji kita. Bini kita sakit kan, macam setengah mati kan, start kata tak boleh pula. Kita nak minta tolong siapa? Kan? Nak panggil ambulans. Ambulans lagi dia angkat telefon, dia kata, Allah minta maaf cik, kan, kereta ada, driver tak ada. Tak kacau. Tu buat baik semua. Islam macam bukan kena duit pun, kan? Tu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abdul Rahman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ana Allah ana Rahman qalaqatur Rahman wa syaqattu laha min ismi' faman wasalaha wasaltuhu wa man qada'aha batuhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdul Rahman. Katanya telah aku dengar kata Rasulullah SAW bersabda, ya, berfirman Allahu Ta'ala. Kan? Kata Abdul Rahman ni, Rasulullah cerita kat dia, satu hari Allah berfirman. Allah kata apa? Ana Allah. Ana Allah. Aku ni Allah. Kata Nabi, Allah berfirman. Kemudian katanya lagi, aku Tuhan yang belas kasihan. Kan? Ana Ar-Rahman. Belas kasih. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Kasih pada semua, sayang hanya yang beriman. Tu kan pembahagian dia tu. Telah aku jadikan Rahim dan telah aku pecahi baginya daripada namaku, iaitu buang nun Ar-Rahman, jadi tinggal Ar-Rahim. Maka siapa menghubung ia akan Rahim itu, nescaya aku hubungkan dia, yakni aku bicarakan dia baik, dan aku beri rahmat dan berkasih-kasihan. Tu. Siapa yang selalu menghubungkan silaturahim, maka Allah kurniakan dia rahmat dan kebaikan. Rahmat ni tuan-tuan, rahmat ni apa? Kan? Allah kata apa? Satu hadis Nabi kata apa? Nak masuk surga Allah ni bukan sebab kita solat kita bagus, kita puasa kita bagus, kita buat haji bagus, perfect. Dah. Semua tu dirangkum, rahmat Allah letak di atas. Allah kata apa? Nak masuk syurga rahmat aku ya. Bukan sebab hang semayang bagus kan? Hang bagus lagi daripada imam-imam tu kan? Ada orang yang mati masuk Islam hari ni, esok mati kan? Islam hari ni, besok mati. Syurga Allah tak. Kalau dikira dengan amal ibadat, tak layak masuk syurga. Satu hari Islam, apa dia boleh buat? Tu Allah letak rahmat tu. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Allah juga yang bagi kita untuk kenal dia. Allah kata nak masuk syurga, hang kena kenal aku. Macam mana kita nak kenal dia? Tu yang kata rahmat tu. Tu yang kata rezeki. Rezeki boleh kenal Allah, rezeki boleh datang solat, rezeki boleh berjamaah, rezeki ni, itu rezeki semua tu. Rezeki kita boleh bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah. Rezeki kita pagi-pagi kan, bertaubat dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang pertama sekali kita sebut di awal kehidupan kita apa dia? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bilal sebut dulu. Kita solat dalam solat subuh. Kalau yang solat subuh lah. Kalau tak ada dia bangun dengan dia buat qiyamul apa semua tu, dia dululah. Dah memperbaharui dah. Dosa terampun dah dengan melafaz 2 kalimah syahadah. Siapa punya tu? Rahmat tu lah. Rezeki tu, yang kata rezeki tu, Allahu Akbar tu. Sebab kita tak ada apa tuan. Nak bangkit, nak berjalan, nak makan pula rasa kenyang, semuanya Allah yang bagi. Allah bagi rasa.
Kadang-kadang Allah uji kita, bagi makan-makan tak rasa apa pun. Kita pun bagilah, bagi tahu kat isteri kita, abang ni makan tak rasa apa, abang kena pergi buat swab test. Sekarang ni swab test saya lah. Kan? Silat-silat swab test ni pergi duduk di Serdang. Kan? No. Swab test. Jolok ubah hidung. Kan? Islam ajak lama dah. Nak mengelak daripada semua tu. Anda tahu nak elak seruk ni apa? Yang kita duduk basuh telinga tu. Orang basuh telinga macam mana? Bukan jurus macam tu. Basuh tu tarik kek tu. Tu dia akan berfungsi ni, urat-urat semua atas kepala ni, tarik ni. Kan? Air masuk hidung sampai sini, sampai rasa lemah kan. Tu swab test. Kan? Sepatutnya kolah-kolah ni tak boleh lah dibuang air dia. Sebab air kolah ni air penawar. Kan? Jin setan semua takut air kolah. Kita kena buang lah macam mana. Habis. Maka siapa menghubung ia akan rahim itu nescaya akan hubungkan dia, yakni aku biarkan bicarakan dia baik dan aku beri rahmat dan berkasih sayang dia. Siapa-siapa memutuskan akan rahim nescaya aku putus akan dia, tidak aku perkasihkan dan tidak aku beri rahmat dan kasihan. Tu minta-minta kita janganlah jadi macam tu. Allah putuskan semua. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Sa'id Ibnu Abi Aufa, Amir bin Rabiah, Abu Hurairah, Jabir bin Taim. Katanya hadis ini adalah hadis sahih. Tu bolehlah kita buat apa? Tu nak berbincang ke apa kan? Berbahas apa boleh. Hadis ni juga boleh telah pun diriwayat oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Yang seterusnya, memutuskan rahim itu bagaimana rupanya? Macam mana cerita yang kata putus sudah kasih sayang tu, putus silaturahim tu? Tengok tuan. Yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia elaborate kan? Tu. Memutuskan rahim itu seperti kamu ada bersaudara dan ibu bapa tidak kamu endahkan mereka itu. Sakitnya tiada kamu pedulikan, susahnya tiada kamu tolong, kedatangannya kepadamu tiada kamu muliakan. Istilah yang lain dia kata apa? Padan muka. Tu orang Melayu. Tak apa, biar padan muka dia, baru dia tahu. Kenapa kita kena ada sifat yang macam tu? Allahu Akbar. Kenapa kita dengar lah masyarakat kita lah. Kita pun dah masyarakat Melayu. Melayu banyak perangai macam tu. Aku nak bagi dia berasa pada muka tu. Oh ya Allahu Akbar. Tu. Kan? Jangan ada macam tu. Ni sifat-sifat mazmumah. Nak hilang dia macam mana? Kena minta ke Allah. Ya Allah, hindarilah aku daripada sifat-sifat mazmumah. Rezekikan aku dengan sifat-sifat mahmudah. Tu. Jangan duk pergi restoran mahmudah aja. Tu kan. Semua minta kerana Allah. Minta ke Allah. Kan, minta ke orang tak boleh pakai. Kan? Tu. Untuk kita dengan manusia ni jangan baik sangat. Jangan baik sangat. Kita ni dah biat dah. Kalau baik ni cerita semua. Cerita kita punya dulu tu. Kan? Zaman-zaman remoh apa semua tu. Pok ye apa semua tu. Tiba-tiba berkelahi tu kan. Dia cerita habis, dia buka pekung kita tu. Habis kita. Kan? Baik ada, bukan baik ada makna. Itu filem Piramli. Kan? Baik-baik ada tahap dia lah. Ada level dia. Kan? Bukan tak boleh baik, boleh. Itu kawan. Kita dalam adik-beradik pun. Kan? Nak harap abang hang perangai lagi teruk tu. Kan? Biar kita dengan Allah saja tahu perangai kita. Jangan duk cerita kat orang. Kan? Kita tahu lah kita ni siapa dia, kita tahu. Allah tahu. Rakit dan Atik saja tahu. Biar tu saja tahu. Kan? Senang cerita. Kita kalau kita bersalah dengan Allah Subhanahu Taala, minta ke Allah. Allah boleh clear on the spot. Kan? Nak minta maaf kat kawan ni, Allahu Akbar. Mulut dia boleh kata lah maaf, tak apalah aku, kita kosong-kosong lah. Tapi ni jauh di sudut hati tu. Just a little corner in the heart tu. Klik sikit boleh trigger balik, tum. Kau tahu tak dulu kau buat apa kat aku? Dia mari balas dendam tu. Oh ya Allah. Tu berdendam tu. Kan?
Habis kata dia. Susahnya tiada kamu tolong, kedatangannya kepadamu tiada kamu muliakan, diberinya kamu apa-apa yang halal tidak kamu terima, ditegurnya tidak kamu sahut, diajaknya muafakat atas jalan yang harus pada syarak dan adat kamu tak mahu, hendak ditolong bantunya kamu atas patutnya kamu tidak mahu, ia berlemah lembut dengan kamu maka kamu berkeras dan sombong serta membesar diri, nasihatnya dan ajar tegur kamu katakan dia dengki, maka semuanya itu rupa dan jalan memutuskan rahim. Tu dia kata hang tak payah duk ajak hang, tu ajak aku lah hang pun lagi teruk pada aku. Kan? Sudahlah. Dia kata apa? Sudah madah dia kata. Oh ya Allah tu perangai tu. Habis. Itu memutuskan tu. Bagaimana yang katanya memutuskan rahim itu bagaimana rupa dia? Tu. Kita sambung lagi babul majaa fi silatir rahim. Tu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menghubungkan rahim tu. Di dalam bab ni dia cerita rahim tu. Apa dia rahim tu? Tu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, menghubungkan rahim itu ada berpangkat-pangkat. Setengah orang menghubungkan itu dengan berbalas-balas. yakni orang ini pedulikan orang ini dan orang ini pedulikan orang ini. Tu kan. Orang kata apa? Whatever you give, you get back. Buat baik, bagi baik. Macam kita dulu kat kampung-kampung, dulu kita masa kecil-kecil, kalau bulan Ramadan kan, mak buat satu kuih kan, kuih apa ke apa, cucuk badak ke apa kan. Yang herannya kalau buat cucuk udang ada udang, cucuk badak tak ada, cucuk je. Badak tinggal kat zoo pun. Tu. Tu dalam syarikat Melayu contoh. Dia pun kita masa tu sekolah rendah kot. Dia kata pergi rumah makcik Kiah yang tak kuih. Berbalik kuih lagi tu. Tu. Punyanya harmoninya kehidupan. Bila nak berlaku macam ni balik? Bila nak berlaku macam ni? Bila yang kata sifat mazmumah ni tak ada? Masa manusia ni kat dunia ni, sifat mazmumah ni tak ada. Masa turunnya Nabi Isa besok, Allahu Akbar, selama 40 tahun kita tak ada lah kot. Cicit lah kot. Cucu pun tak sempat, cicit lah. Harap-harap kita tak ada tu. Punyalah aman, Masya Allah. Dikabarkan, diriwayatkan, buah delima tu sebiji boleh makan satu kampung. Sebiji boleh makan satu kampung. Tuan-tuan boleh bayang tengoklah sebiji tu besar mana. Punya makmurnya bumi ni. Tanamlah apa pun. Labu jadi besar, temika jadi besar. Kan? Tu makmurnya. Sifat-sifat mazmumah ni tak ada. Orang tak terfikir. Orang tak mau fikir dah. Sebab apa? Masa tu semua sama. Allahu Akbar, makmurnya ketika itu. Kan? Yakni orang dan orang ini pedulikan orang ini, dan setengah orang tiada berbalas apabila seorang itu menghubungkan rahim, maka yang seorang itu tiada membalasnya, dan orang yang menghubungkan rahim itu tiada ia berhajat kepada balas, sekiranya orang yang dihubung rahim itu tiada pedulikan dia. Punya rahmat. Bagi tak balas pun tak apa. Masa zaman Nabi Isa kan, naik motor, katalah naik kereta, naik motor, bawa emas yang belakang ni, bertabuk emas kat jalan, orang biar macam tu ya. Ya Allah, zaman tu kan. Zaman ni nanti akan berlaku, siapa pergi ambil emas tu mati. Bila sungai Efrat tu kering, emas tu akan naik. Kalau kita is happen to be there, jangan pergi ambil emas tu. Nabi kata apa? Jangan pergi ambil. Siapa pergi ambil aja dia mati. 100 orang pergi ambil, 99 orang akan mati. Berebut tu satu pasal lah. 100 orang pergi, 99 orang mati, kata Nabi. Satu je hidup. Jangan. Kita pun tak ada lah masa tu. Kita bawa pisau emas dah lah. Habis.
Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Mana tadi? An Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilul ladzi idzan qada'at rahimuhu wa salaha. Daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Amr bin radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tiada dinamakan orang yang menghubungkan rahim yang kamil itu dengan berbalas-balas, seperti apabila orang itu ziarah akan dia maka dibalasnya ziarah, dan tetapi orang menghubung rahim yang kamil itu ialah orang yang apabila putus rahimnya dihubungnya. Tu orang yang ada orang berkelahi dengan dia pun dia tak mau balas. Dia orang negatif, dia positif. Dia positif aja. Kan? Hang kata bila tak apalah, buat macam mana. Tu. Dia tak ambil hati. Oh ya Allah tu. Kan? Ada juga orang macam tu. Kata Abu Isa At-Tirmizi dalam pada bab ini diriwayatkan daripada Salman, Siti Aisyah dan Abdullah bin Umar. Katanya lagi, hadis ini hasan lagi sahih. Rahim dan makna itu ialah uncang anak dalam perut ibu. Tu yang kata rahim tu apa? Rahim tu sifat Allah. Kan? Allah letakkan kasih sifat Allah tu, yang kata sayang tu. Tu diistilahkan dalam rahim tu. Rahim dan makna itu ialah uncang anak dalam perut ibu. Yang kita semua ada dalam ni pernah tinggal di dalam perut ibu. Pernah berada di dalam rahim tu. Kita tak tahu, kita tak sedar lah macam mana sedapnya, bagaimana selesanya kita. Dia punya very cushioning lah. Allah lembut. Mak kita pergi Tokyo, kita pun pergi Tokyo. Mak kita pergi kapal pun kita pergi. Pergi Sungai Udang pun kita pergi juga. Mak kita makan petai, kita pun makan petai. Mak kita minum Coca-Cola, kita pun minum Coca-Cola. Tapi kita berak tak? Kita buang air tak? Tak. Sehinggalah sampai 9 bulan 10 hari tu baru benda tu keluar semua. Allah nak cerita apa? Begitulah keadaan kita besok dalam syurga tu. Makanlah, minumlah, dia akan membentuk jadi darah daging. Kan? Nak bagi kita firm dalam tu. Itu sebabnya setengah tu keluar main tai. Kan? 9 bulan 10 hari. Kita semua duduk dalam rahim. Bagaimana terupa pada kita menghubungkannya hingga dinamakan silaturahim. Bagaimana yang kata istilah silaturahim tu macam mana? Makna rahim itu yakni kandungan atau uncang anak dalam perut ibu. Dan boleh bermakna rahim itu dengan makna kerabat. Bukan dia kerabat belakang lah. Tu kerabat lain. Kerabat ni akrab. Kita dengan mak tu. Satu-satunya makhluk yang namanya ibu, dia dengan anak, mengandungkan seorang anak, seorang bayi ke, beberapa orang bayi ke, bila dia lahir itu, kenapa Allah tak bagi kita zalim dia? Timbal balas kepada apa? Kasih tu dekat mak tu. Susah payah dia menggendong kita 9 bulan dengan jerit perih dia. Nak tidur pun tak boleh selesa, tuan-tuan. Tidur terlentang tak boleh. Ni tak boleh. Nak tidur menerap lagi jadi jungkan jangkit pula. Tu 9 bulan 10 hari. Kita tahu tak? Kita sebagai seorang isteri, sama lah yang sembang ni pun tak tahu juga. Tu. Itu baru seorang. Kena 16 orang. Pernah tak dia kata, abang cukup lah, sudah lah 16 dah. Tak. Masa 5 tu dia kata. Tak pernah dia kata, abang 5 cukup ke? Ada suatu keajaiban yang Allah bagi kepada makhluk yang namanya wanita ni, yang mengandung dan melahir ketika mana melahirkan anak. Cuba tanya dia. A friction between baby tu yang keluar dengan dinding-dinding rahim tu, nikmat sebenarnya. Itu sebab perempuan dia suka mengandung. Dan kita, isteri kita tak mengandung lah, kena cari lain pula lah. Kalau nak cari lah.
Kan tu. Tanya dia. Tu sebab yang ada 16 orang, 17 orang, 1,000 ya. Cuma yang moden-moden ni sajalah. Kan? Tak yakin dengan Allah. Satu anak cukup, dua anak cukup. Kita tu tak ada santai tu. Dan tak yang beruniform kan. Dan tak askar pula. Satu batalion keluar tu 3 bulan test kan. Balik dalam masa 3 bulan kata 100 orang dalam Kelami tu, 100 bini pergi klinik, pergi check sama time kan. Itu yang duduk quarters tak pernah tengok lah. Sekali je pergi. Punya hebat kan. 5 minit je. Maka makna yang pertama jadilah silaturahim dan perhubungan kandungan anak dalam perut itu. Dan makna yang kedua jadilah silaturahim itu perhubungan kerabat. Akrabnya anak dan ibu tu. Itu sebab sama war basar kepada manusia ni, baby ni kita dulu, apa panca indera yang Allah bagi tu? Pendengaran dan penglihatan. Tu dulu. Allah nak suruh kita dengar suara mak, nak suruh kita tengok muka bapa. Ada azan? Ada. Azan. Kita rehat dulu azan. Allahu Akbar. Maka apakala engkau
Maka makna yang pertama, jadilah silaturahim itu perhubungan kandungan anak dalam perut ibu. Dan makna yang kedua, jadilah silaturahim itu perhubungan kerabat. Mana kata tu ikatan tu ibu dan anak, cebisan anggota ataupun sel daripada ibu tu disebatikan dengan anak. Itu sebab Allah bagi kepada manusia baby ketika itu, awal-awal hidayah dia apa? Panca indera yang namanya mata dan pendengaran. Kan? Itu sebab dia sebut mak. Patut awal mula, pertama mula perkataan yang dia sebut adalah susu. Sebab dia minum susu. Sebab dia rasa susu. Dia sebut mak dia dulu. Allah nak jalinkan tu. Keagrapan dia tu. Allah yang kata kerabat tu. Mak ni jadi sayang lebih. Tu sebab kita tengok mak-mak ni sayang. Sayang tu yang kata rasa empathy tu. Peluk. Bukan anak tu minta dia peluk pun. Jadi kan, semua budak-budak kanak-kanak lahir, Allah, semua orang geram. Macam-macam orang cium ketiak lah, macam-macam. Lah ada orang nak cium ketiak kata, taubat lo, orang tak cium, orang pengsan pula. Tu beza dia Allah. Orang jadi semua sayang. Rasa semua nak peluk. Dia tak, bukan baby tu minta peluk pun. Semua orang nak peluk, semua orang geram dia. Kan? Tu yang kata rahim tu. Kan? Siapa nama rahim bagus ha? Kan? Tu. Sama nama rahim. Habis. Jadi saya rasa sekadar tu dululah yang dapat kita kongsi. Insya-Allah kita akan sambung lagi di hari dan waktu yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ada apa nak tanya? Tuan-tuan memang tak tanya punya. Tuan-tuan memang faham semua, alhamdulillah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami bulan Syaban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.